Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Tuan-tuan, sekarang kita dalam bulan Rajab. Bila masuk je bulan Rajab, tuan, maka orang pun selalu berselisih pendapat. Ada puak ekstrim kata bulan Rajab ni tak ada apa-apa di sisi Allah, sama dengan bulan yang lain. Ada puak lagi kata bulan Rajab ni tinggi, so kita buat amalan ni. Kalau awak tak buat amalan ni, maka awak bukan orang yang cinta kepada Allah. Bila ada dua puak ni, tuan, jadi kita terkadang tak faham sebetulnya bulan Rajab ni apa. Kan? Kita selalu dengar dekat video TikTok, YouTube, orang ceramah, ada sebahagian puak kata bulan Rajab ni tak ada apa-apa. Apa sangat kita nak unggulkan ke, kita nak tinggikan ke? Ada puak lagi kata, tak, dalam bulan Rajab ni kita sunnah baca ni, solawat ni, sembahyang ni, puasa ni, segala macam. Kalau awak tak buat solawat ni, tak buat puasa ni, seakan-akan awak rugi kerana meninggalkan bulan Rajab baru sampai ke akhir dia. Kita start, maka di dalam Islam, tuan, kita diajarkan untuk awsatuha. Awsat ni artinya ialah pertengahan, sederhana dalam segala hal, baik dunia akhirat. Kalau tuan belajar dalam bab nikah, kata dia disunnahkan mencari isteri jangan terlalu cantik, jangan terlalu buruk. Kalau terlalu buruk, tak cantik, jelek, tuan, kita pun malu nak bawa dia pergi kenduri. Kalau terlalu cantik, sembahyang pun tak khusyuk. Setiap kali dah Allahu Akbar, terfikir siapa lain pandang bini aku ni. Kau ni memang kurang ajar pandang bini aku segala macam. Cari pertengahan. Dalam bab dunia pun macam tu. Makan jangan lebih, jangan kurang. Kalau terlebih tak sehat, kalau kurang pun tak sehat. Dalam agama pun macam tu. Jadi kita tak perlu terlalu ekstrim, tak perlu terlalu memudah-mudahkan. Okey, apa pendirian Ahlu Sunnah wal Jamaah, Ustaz? Okey, pendirian Ahlu Sunnah wal Jamaah katakan, Allah katakan dalam Quran Surah At-Taubah, Inna iddata syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Allah tu jadikan bulan dalam setahun 12 bulan. Okey, di antara 12 bulan, 4 bulan namanya bulan haram. Okey. Ketika Allah bagi Allah bagi penjelasan, menyebutkan sesuatu, maka sesuatu itu tentu dia sesuatu yang mulia. Karena Allah tak mungkin menyebutkan sesuatu kecuali dua. Sama ada dia mulia, sama ada dia hina. Allah sebutkan tentang khamar, mulia ke hina? Hina. Allah sebutkan tentang sembahyang, mulia kan hina? Mulia. Jadi tuan mesti terfikir dalam fikiran kita, Allah tu tak cakap macam tu je. Kalau Allah katakan dalam Quran sesuatu, dia sama ada dua. Sama ada dia mulia atau hina. Ketika Allah bagi tahu 12 bulan, di antara dia 4 bulan haram. Mana hin ni kita boleh putuskan dia dua, sama ada dia mulia atau hina. Kalau kita kata dia hina, mustahil. Kenapa mustahil, Ustaz? Sebab bulan haram ni memang bulan yang tinggi dekat Arab. Dan ini salah satu bulan yang Nabi kekalkan, Allah jadikan syariat, dan dia berasal daripada budaya jahiliyah. Dah. Semalam saya kuliah, tuan, bila saya bagi tahu ketika Nabi turun ke Nabi Allah utus di Arab. Nabi itu Allah kirim bukan untuk merubah adat, tapi Nabi Allah kirim untuk apa, tuan? Menyatukan antara adat dengan syariat. Tetapi jika adat dengan syariat tak boleh bersatu, tetap syariat nombor satu. Dekat Minangkabau sana, Payakumbuh. Kalau ada orang Negeri Sembilan, saya rasa mungkin masih tahu. Dulu ada dia orang yang melamar tu bukan lelaki melamar perempuan. Perempuan datang ke rumah lelaki untuk melamar.
Kalau tuan perasan, zaman jahiliyah sebelum tu lagi, bukan laki bagi mahar kat perempuan, perempuan bagi mahar kat laki-laki. Tapi setelah Islam datanglah syekh-syekh besar, ulama besar, Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Yasin Al-Fadani dan segala macam. Mereka ubah adat tadi. Kenapa? Dah bercanggah, tak boleh dah. Sebab dalam Islam kata mahar laki-laki, bukan perempuan. Canggah, kita tinggalkan adat. Maka selalu pepatah katakan, adat bersanding syarak. Bila dia boleh diubah, Ustaz? Bila dia bercanggah dengan syariat. Tapi bila dia tak bercanggah dengan syariat, okey tuan ya, tak bercanggah dengan syariat, walaupun dia kesempurnaan syariat. Tuan, ada satu benda ni, dia tak canggah dengan syariat, tak bercanggah. Tapi sebetulnya ada benda yang lebih sempurna daripada benda tu. Terkadang Nabi tinggalkan kesempurnaan tu untuk mengekalkan adat dia tadi. Oh, Ustaz ni betul ke cakap tak betul ni? Selalu saya cerita dengan tuan, Kaabah tu berapa kali diubah. Kaabah ni dalam sejarah sudah 10 kali berubah bentuk. Tapak dia sedia ada. Mana tapak Kaabah? Bukan yang petak tu tuan. Tapak Kaabah tu tambah lagi yang Hijr Ismail setengah tu. Tu tapak Kaabah. Makanya kalau tuan pergi umrah, tuan pergi haji, mutawif selalu bagi tahu jangan shortcut dekat Hijr Ismail tu potong terus. Apa hukum tuan tawaf? Hijr Ismail tu yang setengah tu kan ada pintu kan, kita potong terus masuk situ tuan, kita tak pusing ke situ. Apa hukum tawaf kita? Tak sah. Kenapa? Karena setengah tu tapak Kaabah, beza dia tak ada bangunan. Tuan, dulu di zaman Nabi Ibrahim, yang setengah lingkaran tu, dia kan ada petak, ada setengah lingkaran, itu namanya Hijr Ismail. Di situ ada pintu tu tuan. Okey tuan ya, di situ ada pintu. Dan pintu tu kita boleh masuk. Kalau dulu mudah, sekarang saya tak tahu. Kaabah ni dah 10 kali tuan berubah bentuk dia. Pertama kali dinaikkan atau dibuat Kaabah bentuk ni oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim tu bukan dia buat tapak Kaabah. Tapak Kaabah ni dah ada dari sebelum Nabi Adam lagi. Tapi dia naikkan bangunan tu. Nabi Ibrahim buat, kemudian sampailah zaman hancur, sampai zaman Nabi pun pernah terjadi banjir. Itu yang Nabi diamanahkan untuk meletakkan hajar batu hitam. Waktu saya umrah hari itu tuan, saya dapat cium hajar aswad. Lepas saya cium aswad tu, belum 2 saat lagi dah ada orang tarik saya. Saya pandang belakang, saya jadi confused. Mana hajar aswad sebetulnya? Kan yang belakang saya ada orang hitam juga tuan. Saya cakap, mana satu hajar aswad ni? Macam nak cium orang belakang aja kan? Jangan kita berebut hajar aswad, kemudian kita kacau orang, haram. Benda yang sunnah kita buat kacau orang, haram. Dah mana boleh. Berubah. Sampailah terakhir di zamannya Abdul Malik bin Marwan, berubah. Lepas tu ada lagi di zamannya khilafah siapa, berubah. Tuan-tuan, di zaman Nabi itu Kaabah dia bentuknya macam sekarang, petak setengah. Yang setengah ni dia tak bangun, bangunan tak ada. Zaman Nabi Ibrahim dulu, yang setengah ni ada bangunan. Sayyidina Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kita sekarang dah menang ni, dah taklukkan Mekah, dah Fatul Mekah, kita dah kerajaan ni, kita bertadbir, Mekah ni bawah kita. Maknanya kalau kita nak ubah apa-apa pun suka hati kita sebab kita bertadbir. Kenapa engkau tak ubah Kaabah seperti mana Kaabah ayahmu dulu, ayahmu Nabi Ibrahim dia dulu? Tuan, kalau Nabi SAW ingin ubah Kaabah tu kembali kepada bentuk asal, mampu. Karena Nabi mentadbir, mampu tuan. Tak ada halangan bagi dia. Tak ada orang kafir akan kacau dia lagi. Dan itu merupakan kesempurnaan. Kenapa? Karena ikut Kaabah asal. Tapi apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi katakan, inna qaumuka qaruba ahdi bi islamin. Sesungguhnya kaum kamu tu sekarang masih dekat dengan Islam. Mana dia tu baru je masuk Islam. Dan aku tak nak kacau. Dia orang kenal Kaabah tu bentuk petak setengah, tak ada bangunan. Aku tak nak kacau. Itu yang saya cakap tadi tuan, walaupun untuk kesempurnaan, tapi karena benda tu adat dan tidak bercanggah syariat, maka Nabi kekalkan. Okey tuan ya. Jadi jangan cakap nanti Nabi tak mampu ubah. Nabi dah mentadbir, kenapa tak mampu ubah? Makanya orang selalu kata dengan saya, okey, dia cakap, kami boleh terima tahlilan dulu wujud, yasinan dulu wujud,
apalagi namanya tuan, istilah dia maulidan dulu wujud, dengan alasan korang cakap dulu ulama kita datang dan mereka ubah, mereka buat tahlil maulid ni sebab apa tuan? Kebiasaan orang Melayu kita. Orang Melayu ni tuan, saya ada pernah meeting dengan satu CEO optik trading tuan. Banyak dia punya ni, lens punya bos. Saya masuk dalam office dia semua Cina. Melayu ada 1-2 orang je tuan. Saya tengok dia punya office tu tuan, besar, optik trading, lens. Tuan pakai ni semua rata-rata lens dari dia. Sama ada Zeiss, Hoya tu dia punya tu semua. Bila saya masuk sana tuan, sebab kita ada agreement dengan dia, saya tengok dia punya meja tu dekat pejabat dia. Meja sini, satu duduk depan, satu duduk belakang. Tak ada penghadap, tak ada. Dan ketika kita lalu tu, saya lalu tu tuan, satu orang pun tak ada borak dengan orang teman dia. Ni Cina. Melayu dekat pejabat kita tuan, sampai bos dia buat penghadang tu tinggi pada kepala lagi. Sempat lagi dia nak tegur orang depan tu tuan. Assalamualaikum. Ada je dia nak bincang dengan orang depan. Melayu. Kita tak boleh buat apa. Itu yang dulu Wali Songo datang, ulama kita datang. Ketika dia nampak kita ni suka bersyarikat. Apa makna bersyarikat? Ustaz, suka duduk, kumpul, lepak. Ini memang Melayu punya sah. Makanya yang sekarang datang kuliah ni, saya yakin setengah niatnya memang dengar kuliah, setengah lagi nak duduk lepas isyak. Sampai ustaz dah balik pun dia sambung lagi tuan. Boleh salahkan? Tak boleh. Memang Melayu punya sifat. Memang Melayu punya sifat tuan. Faham tu tuan? Dan itulah ketika ulama kita datang, dia nampak kita ni suka lepak, suka bercakap. Lagi kalau orang Kelantan, jumpa orang Kelantan tuan, topeng, hey, kita langsung tuan. Dia pakai bahasa planet Pluto. Faham tuan? Tu saya cakap dengan tuan, ketika ulama kita datang, dia tengok, oh ni suka duduk sama-sama, suka berbincang, suka lepak. Okey tu, Islam tak ajarkan kita untuk membuang masa. Jadi macam mana? Adakah ulama kita dulu cakap ni haram, ni haram, ni haram? Kalau semua tu mereka gunakan dengan cara macam tu, kita tak tahu hari ini kita ada Islam ke tidak tuan. Kenapa? Karena mungkin nenek moyang kita tak terima. Makanya ketika mereka buat benda tu, mereka nampak, mereka ubah. Dulu yang lepaknya dengan tak ada faedahnya, sekarang kita buat lepak juga. Macam mana? Dengan baca Yasin. Lepak juga baca tahlil. Lepak juga baca sirah Nabi. Lepak juga. Dah. Dia orang kata dengan saya, Ustaz, tak apalah, itu mungkin cara awal dulu mereka menarik orang nenek moyang kita. Sekarang kita ni dah faham agama, dah tahu kemurnian agama tu. Maulid tu tak wujud, yasinan tu tak wujud, tahlilan tu tak wujud. Mestinya kita kembali kepada kesempurnaan yang dulu. Jawab dengan dia, sebetulnya Nabi mampu untuk ubah Kaabah tu seperti mana? Seperti Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi tak ubah? Nabi nak bagi hint dengan kita, adat selama tak bercanggahan, dia tak ada problem. Makanya ulama fiqh selalu katakan, al-adatu muhakkamah ma lam yukhalif asy-syari'. Adat tu boleh dijadikan hukum selama tak melanggar ataupun bercanggahan dengan syariat. Okey tuan ya. Jadi kalau tuan ditanya, adakah dalil maulidan? Tak ada. Adakah dalil tahlilan? Pun tak ada. Dalil khusus tuan ya. Saya cakap dalil khusus, bukan dalil secara umum. Dalil secara umum general ada, tapi secara khusus tak ada. Dah, saya balik kepada bulan Rajab tuan. Ketika Allah katakan 4 bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tambah satu lagi namanya bulan Rajab. Orang jahiliyah dulu 4 bulan ni, bila dia orang pegang, dia orang tak nak berperang. Haram bagi dia orang berperang. Maka dikekalkan oleh Islam. Nabi katakan tetap 4 bulan haram. Allah katakan tetap 4 bulan haram. Ketika Allah ucapkan, Allah bagi tahu, berfirman ada 4 bulan haram, maknanya 4 bulan ni ada sesuatu kelebihan. Maka saya cakap dengan tuan tadi, jika Allah berfirman dalam Quran, sama ada dia mulia atau hina, dua saja. Kenapa? Karena Allah tak mungkin mengeluarkan firman-Nya berupa abas, sia-sia. Tak mungkin, itu bukan sifat Allah. 4 bulan haram ni apa makna dia start? Kalau Allah dah ucapkan, maka kita boleh katakan dia sebagai bulan yang mulia.
Dah, tahu tuan asal usul mulianya dari mana? Dari situ tadi. Dalil kedua saya cakap dia bulan mulia karena Nabi sendiri kata dalam Quran, dalam hadis. Secara general Nabi bagi tahu dalam hadis yang sahih, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil haram. Sebaik-baik puasa selepas puasa Ramadan berpuasa dalam bulan haram. Ketika Nabi bagi tahu bahawa puasa yang terbaik selepas Ramadan tu bulan haram, bermakna bulan haram ni ada satu kelebihan di sisi Tuhan. Dah, bermakna kita mesti masuk dalam kepala kita bulan haram, bulan Rajab mulia di sisi Allah. Pertanyaan kedua, Ustaz, kalau dia mulia, apakah amalan yang Nabi ajarkan pada kita? Di dalam hadis sahih tidak ada satu pun hadis sahih yang menunjukkan. Hadis sahih itu kalau hadis dhaif mungkin ada. Amalan khusus apa yang mesti kita buat, tak ada satu hadis pun kecuali puasa tadi. Makanya kalau orang tanya saya, tuan nak yang hadis sahih ke atau hadis dhaif yang boleh diamalkan? Saya tak terima, Ustaz. Saya terima yang sahih-sahih je. Kalau yang dhaif ni saya tak terima dah. Okey, kalau tuan nak yang sahih, tuan buat puasa. Puasa apa, Ustaz? Nabi tak bagi tahu puasa apa. Nabi bagi tahu puasa dalam bulan haram. Saya tak ada masalah. Ustaz, bukankah puasa tu Isnin Khamis, puasa puasa 6 hari Syawal, puasa Arafah, puasa Ashura? Kalau puasa tadi tak berkaitan dengan apapun peristiwa, itu dinamakan dengan puasa mutlak. Puasa mutlak tahu? Hari ini hari Selasa. Macam nak puasa, boleh ke puasa? Puasa apa nama dia? Mutlak. Sama dengan sembahyang, tuan. Tadi dah sembahyang ba'diyah. Sembahyang apa lagi ya? Tapi nak sembahyang juga ni. Sembahyang apa namanya? Sembahyang mutlak. Bagi tanya, sembahyang mutlak. Sembahyang mutlak ni kata ulama dia boleh dilakukan berapa rakaat pun. 3 boleh, 1 boleh, 2 boleh. Tak ada dia. Dia usolli Allahu Akbar. Sahaja aku solat Allahu Akbar. Makanya tuan, ada satu orang tu dia berhutang dia tuan. Dah lama dia berhutang, dulu kawan dekat surau. Makanya terkadang hutang ni boleh memutuskan hubungan kawan. Bukan sekarang lagi, bukan kawan sekarang yang boleh diputuskan dengan hutang tuan. Nyawa pun boleh putus dengan hutang. Betul tak? Baru-baru ni dia mati satu. Seseorang mati kena tetap sebab dia dia menagih hutangnya RM250. Dia tagih hutang, dia mati. Jadi dilema sekarang nak bagi hutang ke tidak. Lepas dia dah berhutang, satu ni tak mampu bayar, akhirnya dia malu, tak datang masjid, tak datang surau. Setelah dah beberapa tahun, dia fikir orang yang bagi hutang dulu ni dah tak ada lagi. Jadi tak malu lagi, dia datang ke masjid tu. Datang ke masjid tu, rupa-rupanya orang yang dihutangkan tu, orang yang memberi hutang tu masih ada. Lepas dia salam, orang yang bagi hutang tu tengok, mangsa dah datang 2 tahun tak mana datang masjid ni, kata dia tunggu depan pintu. Dia suruh siap kunci semua pintu, satu pintu je dia buka. Yang satu ni pun pening, macam mana ni tuan? Ini confirm kena tangkap dah ni, bayar hutang lah. Lepas sembahyang fardu dia tak kacau lagi, takkan dia nak kacau dalam surau ke? Orang dah zikir-zikir sembahyang sunat. Lepas sembahyang sunat dia duduk depan pintu. Si penghutang ni ambil hutang ni tuan, dia pening. Akhirnya dia bangun sembahyang. Terus dia berniat, saja aku salat mutlak 1000 rakaat. Allah Akbar. Dia pun dengar tuan. Dia kata 1000 bidah pun nak keluar. Ini cara kalau tuan minta hutang, ada hutang, kemudian ada orang tunggu depan, cakap macam tu tuan. Jadi Ustaz, solat 1000 rakaat. Tak, solat mutlak ni kalau tuan niat 1000, kalau dia dah lari, salam je lah, tak ada masalah. Tak perlu sempurnakan 1000 dia. Kita ni cara lari daripada hutang yang terbaik. Okey tuan ya. Ala kulli hal, puasa mutlak. Tak kisah bila-bila puasa. Boleh ke puasa mutlak, Ustaz? Boleh. Yang tak boleh puasa mutlak tu 5 hari je. Ya kan? Bila? Hari Raya, Aidilfitri, Aidil Adha, 3 hari tasyrik. Tu dia. Ni tak boleh puasa. Apa pun jenis puasa tak boleh. Qada tak boleh, mutlak tak boleh, apa pun tak boleh.
Selain daripada 5 hari ini, boleh puasa Ustaz? Sila puasa. Ustaz, saya dengar ada setengah daripada Syaban yang terakhir tak boleh puasa. Betul? Kalau dah masuk setengah terakhir bulan Syaban, setengah bulan terakhir, 16 Syaban dia masuk, tak boleh puasa. Ini kata dia bukan tak boleh puasa mutlak, tapi bersyarat. Yang 5 hari tadi mutlak, dia tak ada syarat. Faham tak? Hari Raya Aidilfitri tak boleh. Tak boleh langsung puasa, apa pun terjadi. Sehebat sewali apapun tuan, tak boleh puasa. Saya ni tak ada terbiasa puasa, saya ni harus puasa. Hari Raya pun saya puasa. Kalau tuan puasa, tuan berdosa, buat maksiat, langgar perintah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan perintahkan jangan puasa. 5 ni mutlak. Tapi setengah bulan Syaban tadi, yang saya bagi tahu 16 hari bulan Syaban tadi, tak boleh puasa bersyarat. Apa makna bersyarat? Masih ada yang boleh puasa. Siapa Ustaz? Satu, yang masih boleh berpuasa bila masuk 16 Syaban, apabila dia berpuasa Isnin Khamis, dan dia terbiasa dengan puasa tadi. Dah. Biasanya memang dia Isnin Khamis tuan. Kadang buat, kadang tak buat, tapi memang sepanjang tahun banyak dia buat. Masuk 16 Syaban, jatuh hari Isnin. Bolehkah puasa? Boleh. Bukan setengah bulan terakhir ke? Tak apa. Karena dia dah biasa Isnin Khamis. Dia biasa puasa Daud. Tuan tahu puasa Daud? Puasa Daud, hari ini puasa, esok tak puasa. Hari ini puasa, esok tak puasa. Hari ini puasa, esok tak puasa. Bagi tuan, ni puasa Daud. Masuk je bulan Syaban, boleh dia puasa Daud lagi Ustaz? Sambung puasa Daud dia. Dah. Yang kedua, kata dia boleh berpuasa jika kita sambung dengan 15 hari bulan Syaban. 15 hari bulan dia puasa, puasa mutlak. Masuk 16, aku nak puasa, sambung, tak ada masalah, tak berdosa. Masuk 17, sambung. Masuk 18, sambung. 19 tuan, kuliah dekat surau tengah hari, makan pula sedap. Ini tergoda ni, mana satu puasa kau tak puasa. Dia kata tak apalah, sehari je tak puasa, 19 hari bulan tak puasa, 20 hari bulan tak boleh puasa lagi dah. Kenapa? Dah terputus. Faham tuan? Ni untuk kaedah berpuasa setengah bulan terakhir Syaban. Dia tak boleh asal dia, kecuali dalam 2 keadaan tadi. Atau yang ketiga, dia puasa qada. Ni boleh. Maka makcik yang terlupa qada. Okey tuan ya. Yang terlupa qada. Sebetulnya makcik-makcik ni dia mampu, kuat untuk mengqada puasa dia tuan. Tapi dia tak kuat melanggar daripada ajakan suami dia untuk makan. Tu saja. Isteri saya selalu, bang, esok puasa, habis, okey, saya cakap. Bila tengah hari saya nak keluar makan, dia ikut. Bang boleh ikut tak? Saya cakap, tadi puasa kata dia. Tak sedap pula, tak temankan abang makan ya. Dia alasan kita ni tuan. Kalau dia gemuk, kita kena marah. Kenapa? Abang yang ajak makan malam, cakap aku ajak makan suruh tengok, dia bukan suruh makan pun. Okey tuan ya. Tak apalah. Okey tuan ya, tak apa. Yang penting dia bahagia. Faham tuan ya? Jangan tak bahagia pula. Sebab sebulan 2 ni BP lelaki naik tuan. Lagi-lagi kes sol. Wah, habis tuan semua. Hari sol tu punya kes tuan, klinik saya BP naik semua lelaki. Saya tak tahu, kena bebel isteri dia, saya tak tahu. Sampai Pak Khatib pun dah keluar tajuk dia. Apa tajuk dia tu? Siapa yang semain dekat Selangor? Apa tajuk dia? Nikah sedikit. Sindiket. Oh, saya fikir nikah sedikit. Ada khutbah tu, dah tua tu kalau khutbah, tak nampak ke macam orang nikah sedikit dia. Okey, dah ada. Nah, jadi selain daripada hari itu puasa, beza dia, Allahumma kata dia, makruh berpuasa setiap hari dan bersambung-sambung jika melemahkan badan dari beribadat dan mencari rezeki. Itu saja. Dan ini hukum, kita tak boleh hukumkan pada semua orang. Kau puasa, alhamdulillah bulan Rajabnya aku niat puasa sepanjang bulan, makruh. Kenapa makruh? Karena kalau kita puasa, kita akan lemah. Tak semua orang puasa lemah tuan. Betul tak? Ada orang puasa tuan, dia lagi kuat daripada orang tak puasa.
Kan ikut dia. Nabi kata puasa ni penghalang daripada naiknya syahwat, betul tak? Member tu semakin puasa semakin syahwat dia semakin tinggi tuan. Jadi macam mana? Hukum tak boleh dihukumkan kepada semua orang. Ikut hukum peribadi masing-masing. Saya tahu kalau saya puasa setiap hari, saya lemah beribadah, lemah tubuh saya untuk bekerja, makruh. Tapi kalau saya berpuasa, saya tak ada masalah, sambung puasa, tak ada hukum makruh. Jadi kalau ada orang bagi tahu berpuasa setiap hari makruh, ini sama dengan selalu saya cakap makan wudu hukumnya makan wudu apa hukum dia? Kenapa makruh? Tapi masalah dia berbau busuk ni, dia ikut orang. Kalau orang Kelantan cakap wudu ni, dia lebih hebat daripada perfume yang harga RM200, betul tak? Bu, makruh ke tak? Tak makruh. Makruh tu kalau dia nak pergi sembah tak gosok gigi, baru makruh karena dia mengeluarkan bau busuk. Macam tu juga puasa setiap hari. Makanya kalau tuan ada dengar nanti orang bagi tahu puasa setiap hari itu makruh, ini tak belajar. Tak belajar. Nah, saya nak puasa bulan Rajab, terbaik, sambung. Tapi saya dengar juga nak puasa bulan Syaban sepenuh bulan, terbaik. Kenapa? Karena Aisyah katakan tidak pernah aku melihat Nabi berpuasa sebulan penuh seperti Ramadan kecuali Nabi berpuasa di dalam bulan Syaban. Maknanya Nabi pernah puasa Syaban penuh. Sambung pula Ramadan. Makanya orang tua kita dulu selalu dengar tuk guru diajar puasa 3 bulan, Rajab, Syaban, Ramadan. Selalu dengar kan? Bukan tak ada dalil, cuman atuk kita tak tahu dalil dia. Itu je. Kalau tanya apa tu dalil 3 bulan ni, tak tahulah, ikut tuk guru cakap puasa. Betul lah, tak ada masalah pun. Okey tuan ya. Jadi puasa amalan yang disunnahkan. Apa lagi Ustaz? Dah, yang hadis tak ada. Tapi tuk guru saya ajar baca solawat ni 80 kali, baca solawat tu 100 kali, baca ini. Tuan, saya selalu cerita dengan tuan, amalan terbagi 2. Ada namanya amalun musyarra'ah, yang kedua amalun mujarrabah. Kalau tuan masih ingat lah. Okey tuan ya. Amalun musyarra'ah, amalun mujarrabah. Amalun musyarra'ah, amal yang ada dalil, ada nas yang ditentukan macam tu amalan dia. Tu amalun musyarra'ah. Solat 5 waktu, amalun musyarra'ah. Puasa Ramadan, amalun musyarra'ah. Amalun musyarra'ah, kita suka tak suka mesti buat. Suka tak suka mesti tinggalkan. Dia tak ada perdebatan tuan. Dia tak boleh, aku tak percaya, aku tak buat, tak boleh. Jomlah kita sembahyang zuhur. Aku masih tak percaya sembahyang zuhur ni. Tak ada tak percaya tu. Sembahyang dulu. Tak percaya itu cerita belakang. Kenapa? Karena dia ada dalil, ada nas. Dah, faham tuan ya? Jadi jangan kita meraihkan khilaf. Jiran aku tu tadi tak sembahyang zuhur, kata dia mungkin ada khilaf. Aku raihkan ada khilaf ustaz. Kata kita meraihkan khilaf. Ini bukan khilaf nama dia tuan. Faham tu? Kenapa? Karena dia amalun musyarra'ah. Yang kedua, inilah amal yang banyak yang kita buat sekarang, cuma orang tak faham. Namanya amalun mujarrabah. Apa tu mujarrabah? Mujarrab tu artinya tuan, biasa dibuat kemudian mengeluarkan satu natijah. Dapat satu natijah. Guru saya, dia salawat 100 kali salawat ni, tiba-tiba jadi kaya. Akhirnya saya beramal dengan ni untuk menjadi kaya. Boleh ke Ustaz amal? Boleh. Kenapa? Karena memang Nabi tak kata pun selawat 100 kali yang selawat ni, selawat nariyah lah kita selalu dengar tuan, dia boleh menjadikan kaya. Tak. Tapi sebab guru kita beramal tiba-tiba jadi kaya dia, kita ikut dia. Guru tu ajar pada kita. Boleh amal tak Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Kalau orang kata amalun mujarrabah ni tak boleh kerana tak ada dalil tuan, tuan pergi kedai tom yum. Dia lekatkan, dia letak dekat pintu dia tuan, ayat 1000. Ada dalil? Bagi dalil. Tanya dengan kakak-kakak tom yum tu sebelum dia ambil order. Bang, nak order apa bang? Aku nak tanya dulu 1000 dalil tu apa? 1000 dinar apa dalil dia? Pening member tu tuan. Ada dalil ke? Tak ada dalil. Apa nak didalilkan?
Cuma ulama kita dulu pernah tuan, ada orang, ya Syekh saya nak minta nasihat, kedai saya ni tak banyak orang makan, macam mana? Kau letakkan ayat tu, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, insyaallah banyak orang. Dia letak banyak orang ni tuan, akhirnya dia cakap dengan ni, dia sampaikan dengan ni, guru ngajar macam ni sampai turun temurun sekarang. Boleh diamalkan? Boleh diamalkan? Tak boleh, kerana tak ada dalil. Dia orang kata tak ada dalil. Kalau tak ada dalil, maknanya kita menambah satu amalan Kenapa? Karena agama dah sempurna, jangan tambah-tambah, kata dia. Dia kata jangan tambah-tambah. Cakap dengan dia, beza antara menambah dengan beza antara merubah. Menambah tu, solat zuhur 4 rakaat dia tambah 1, itu namanya menambah. Merubah tu, Nabi biasa baca dalam solat zuhur tu surat Ali Imran, dia pula baca Qul Huwallahu Ahad. Apa nama dia tu? Merubah. Salah ke? Faham tak? Kita tak merubah dasar dia, kita tak merubah ayat dia. Ayat tak berubah pun. Tetap wa man yattaqillaha ja'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la, tak berubah pun. Cuma beza dia apa tuan? Merubah kaifiat dia. Salawat tibbiyah selalu kita dengar. Kalau sakit kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiat. Baca. Oh, ini tak ada dalil. Nabi tak pernah baca, sahabat tak pernah baca. Ini dibuat-buat segala macam. Baik, salawat tu kita bersalawat kepada Nabi ke tak bersalawat? Bersalawat. Macam tadi, sembahyang ke tak sembahyang? Sembahyang. Baca ayat pendek ke tak baca ayat pendek? Baca. Beza dia, Nabi baca Ali Imran, dia baca Qul Huwallahu Ahad. Beza dia, Nabi bersolawat dengan solawat Ibrahimiyah, kita baca solawat dengan solawat tibbiyah. Tak ada beza. Kecuali kita Allahumma sholli ala, kita Allahumma sholli ala Daniel ke, Andre ke, siapa ke, bukan Muhammad. Itulah yang cerita. Ini merubah solawat nama dia. Dah berubah dah Nabi dia. Bukan Nabi Muhammad lagi, Nabi Daniel ke, Nabi Andre ke, Nabi siapa ke, Nabi Fairuz ke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Nabi Muhammad tak ada masalah. Tak ada masalah. Apa yang dipermasalahkan sekarang? Oh, tak boleh, Nabi itu tak menyembuhkan. Ya kan? Tibbil qulub, karena dia itu menyembuhkan hati. Yang menyembuhkan Allah, bukan Nabi. Ya kan tuan kan? Keras pula tu tuan. Ini bukan Allah, bukan Nabi. Ini tak baca hadis ke macam mana? Kadang saya pening tuan. Minggu lepas saya baca hadis dalam Syama'il Muhammadiyah. Hadisnya hadis sahih semua. Kata seorang sahabat, aku sakit. Kemudian makcikku bawa kepada Nabi. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, anak saudaraku sakit. Maka Nabi katakan, okey, tunggu sini. Nabi pergi, ambil wuduk. Air wuduk tadi ditampung. Nabi katakan, ni air wuduk. Nabi ambil air tadi, basuh kepada kepala dan disuruh minum. Yang menyembuhkan air ke? Air itu bukan air ubat antibiotik lah tuan. Air wuduk Nabi. Ada anak sakit, saya wuduk sebentar boleh ya? Tak boleh ya? Oh, tak percaya dia tuan. Jangan pakai wuduk saya, untuk tambah sakit member nanti. Jadi tak percaya. Yang menyembuh tu Allah. Tak logik. Faham tuan kan? Itu saya cakap dengan tuan, dia tak merubah. Tak, Ustaz, saya itu tak memurnikan Islam. Saya hanya bersolawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala. Tak ada masalah, buatlah. Kami tak kacau. Tak ada kami katakan salah pun. Tapi kalau kita buat solawat tafrijiyah, solawat nariyah lah, solawat fatihah lah, solawat apa, jangan salahkan kami. Karena kami tak merubah dan menambah syahadat. Jadi dalam bulan Rajab ada amalan macam tu buat. Tapi satu je kita syarat dia, kalau orang tak buat jangan salahkan. Kata guru saya, kalau awak nak sembuh baca solawat tibbiyah. Dia tak baca tuan, tak sembuh. Kemudian kita kata, itulah kau tak baca salawat tibbiyah jadi sakit tadi. Kenapa? Memang tak ada hadis. Beza tadi tuan, yang musyara'ah tadi. Kalau musyara'ah dia kata tak solat zuhur tu, kita mesti paksa dia solat zuhur. Kenapa? Karena itu musyara'ah.
Faham tuan? Jadi kalau ada amalan tu, amalkan. Orang nak dengar, bagi tahu. Orang nak amalkan, silakan. Orang tak nak dengar pun tak ada masalah. Jadi kita mutawassithah, tengah dia.